Terima kasih Datuk Yang Di-Ketua kerana memberi peluang saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2016. Pekan yang berhormat Pekan dalam ucapan bajet telah pun memberi gambaran bahawa ada pihak-pihak tertentu yang telah pun memberi gambaran bahawa ekonomi negara kita dalam krisis, dan ini menurut beliau adalah tidak benar dan adalah satu misconception bahawa ekonomi negara telah pun diurus dengan tidak bagus. Yang Di-Pertua, tidak ada misconception pun. Skandal 1MDB telah pun menyumbang kepada kejatuhan nilai ringgit yang amat besar, sehingga nilai ringgit Malaysia menjadi the worst performing among the major Asian currencies this year dengan izin. Pelabur asing sebanyak 4 bilion US dollar telah diambil keluar daripada stock exchange, dan jumlah wang yang besar-besaran beratus juta rizab wang negara kita telah pun digunakan untuk mempertahankan nilai mata wang ringgit kita. Yang Di-Pertua, icingnya dengan izin adalah penemuan 2.6 bilion ringgit ke dalam akaun peribadi yang berhormat Pekan. Dalam akaun peribadi beliau, never before, tidak pernah bahawa kita ada satu Perdana Menteri dalam negara kita yang diimplikasikan dengan satu skandal salah laku sebegitu besar, of epic proportion dengan izin. Jelasnya terdapat krisis credibility dan krisis kehilangan keyakinan dalam ekonomi kita. Ini bukan saja pembangkang yang menyatakan begitu. Pakar-pakar ekonomis juga berpendapat begitu, termasuk Profesor Emeritus Datuk Muhammad Arif Abdul Karim, Head of INCF, International Center of Education in Islamic Finance. Chairman Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz menyatakan bahawa kita perlu menyelesaikan isu-isu domestik politik negara kita untuk pulihkan keyakinan dalam ekonomi negara kita. Beliau tidak perlu pun sebenarnya untuk list down satu persatu apakah isu politik, masalah yang dihadapi oleh kita semua. We all know what they are. Yang pertama adalah keinginan the refusal of Yang Di-Pertua Yang Berhormat Pekan untuk meletak jawatan, membenarkan satu siasatan yang bebas dan kredibel ke dalam 1MDB, skandal 1MDB, dan untuk siasat 2.6 bilion donation dermaan ini untuk memastikan terdapat sebarang salah laku. Yang kedua adalah pergolakan politik yang besar yang kita lihat dalam UMNO, fracturing UMNO, dengan Pekan mensingkirkan sesiapa yang menyoal beliau, termasuk timbalan Perdana Menteri. Yang ketiga adalah apa yang kita melihat, serangan, ancaman kepada kebebasan institusi-institusi awam negara kita, seperti perhentian Ketua Peguam Negara, penangkapan, gangguan, intimidasi ahli-ahli institusi awam dalam Aegis Chambers, MACC, Bank Negara. Semalam ada pula berita bahawa DPP daripada MACC pula telah ditransfer keluar, Ahmad Shazli. Amat mengejutkan Yang Di-Pertua bahawa kita ada satu peguam negara baru yang tidak mahu menerima recommendation ataupun cadangan Bank Negara untuk saman 1MDB kerana memberi information ataupun maklumat yang tidak benar kepada Bank Negara. Siapa yang lebih arif dalam perkara ekonomi kalau bukan Bank Negara? Saya percaya dalam isu-isu kewangan, biasanya AG mereka tersendiri akan mengambil nasihat daripada Bank Negara. Saya percaya seluruh negara amat menghargai keberanian Tan Sri Dr. Zeti dalam usahanya untuk melihat tindakan dibawa terhadap 1MDB. Dalam berbuat demikian, beliau sebenarnya melindungi, mempertahankan dengan izin safeguarding the independence of the central bank
yang mana adalah sebegitu penting, vital dalam memeliharakan stability dan integriti sistem kewangan negara kita. Saya menyokong sepenuhnya bajet alternatif Pakatan Harapan, cadangan untuk melanjutkan terma Tan Sri Zati sebagai pengurusi Bank Negara. Kerana beliau telah menunjukkan ketabahan dan keteguhan, rare tenacity and steadfastness dalam membela dan mempertahankan kebebasan Bank Negara walaupun beliau diancam personal attack, serangan yang dibuat terhadap beliau. Bayangkan sekiranya kita tidak ada kebebasan Central Bank kita dikompromi oleh gangguan politik, political interference. Jangan lupa Bank Negara adalah guardian of our reserves, memelihara, jaga jumlah reserve negara kita dan juga nilai mata wang negara kita. Kita tahu, seluruh negara tahu, untuk pulihkan kredibiliti dan keyakinan dalam ekonomi kita, Yang Berhormat Pekan mesti meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dan Pekan, oleh kerana beliau telah ingan untuk meletak jawatan, maka adalah tanggungjawab kita mewakili pengundi-pengundi kita menjadi suara mereka, niat mereka untuk mengundi tidak percaya terhadap Pekan supaya tidak lagi jadi Perdana Menteri. Dan dalam roh yang sama adalah juga tanggungjawab kita untuk mengundi menolak bajet ini sebagai tanda bahawa kita tidak lagi mempunyai keyakinan dalam pimpinan Pekan sebagai Perdana Menteri. Dengan izin Yang di-Pertua, saya merujuk kepada surat khabar berita bahawa pengumuman kerajaan subsidi beras super tempatan ST15 telah pun dimansuhkan. Pihak pembangkang telah lama membawa isu bahawa terdapat ketirisan dan rasuah dalam subsidi program ini. 2008 sampai hari ini, sejumlah lebih daripada 3 bilion 378 juta telah pun dibiayai untuk program ini dengan tujuan membekalkan beras yang murah kepada rakyat yang miskin. Tetapi apa yang berlaku selama ini adalah kita melihat stok tidak ada. Tidak ada pemantauan langsung bagaimana beras ini sampai kepada orang miskin. Tuduhan banyak di bawah tentang rasuah, toci, kuota politik dan sebagainya. Nah, hari ini kita mendengar, melihat bahawa program ini telah pun ditamat. Bagus. Tetapi ini membawa masalah dua lagi yang lebih besar. Yang besar juga. Satunya adalah apa langkah-langkah yang akan dibawa oleh kerajaan untuk memastikan rakyat miskin boleh mendapat beras murah. Yang keduanya, 99% saya difahamkan pengilang Bumi Putera Melayu bergantung kepada subsidi ST15. Perniagaan mereka, seluruh industri beras, pengilang Melayu akan terkesan, will be affected dengan pemansuhan ST15 ini. Jadi, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk memelihara pengilang-pengilang Melayu ini? Dan juga pengedar-pengedar dan pemborong ST15. Tuan Yang di-Pertua, dalam Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Ustaz. Yang Berhormat daripada Ustaz, setuju ataupun tidak dengan saya bahawa sepatutnya yang dimansuhkan ialah mekanisme pemberian kuota kepada syarikat individu-individu yang dipersoalkan selama ini, yang menyebabkan beras itu tidak ada di pasaran dan tak sampai kepada golongan sasaran. Dan itu sepatutnya dihapuskan, bukan dimansuhkan pengeluaran beras subsidi ST15. Jadi sepatutnya mekanisme itu dimansuhkan dan diganti dengan supaya diberikan pengeluaran terus direct kepada kelang-kelang Bumi Putera ini, khususnya untuk pengampitan, dan mereka inilah
terus melalui ada agensi-agensi lain terus kepada peruncit. Ini akan memberikan hasrat untuk kita membantu golongan miskin itu akan tercapai. Saya amat bersetuju dengan kenyataan-kenyataan telah pun dibawa oleh Pokok Senar dan harap hujahan beliau dimasukkan dalam ucapan saya. Seterusnya, dalam bajet 2016 yang bertema mensejahterakan kehidupan rakyat, ada 5 bahagian keutamaan. Yang kelima adalah meringankan kos sara hidup rakyat. Di bawah langkah pertama adalah untuk meningkatkan taraf hidup isi rumah B40. Tetapi amat sedih yang di-Pertua Tan Sri bahawa selepas 58 tahun merdeka, pesawah padi masih dimasukkan dalam golongan kategori miskin ini. The bottom 40% of the nation's poor dengan izin. Sebenarnya sektor pertanian telah lama jauh ditinggalkan kebelakangan kalau dibanding dengan sektor-sektor lain dalam usaha mentransformasikan ekonomi negara kita. Ada satu analisis yang baru dikeluarkan yang ditulis oleh seorang Murray Hunter, Associate Professor daripada UNIMED, yang bertajuk How Bureaucracy is Destroying Malaysia's Agriculture Sector. Dan di dalam artikel ini, beliau telah pun membangkitkan banyak-banyak isu daripada bagaimana GLC tidak membantu komuniti tempatan, rasuah, tidak ada transparency, accountability dan sebagainya. Saya harap Menteri Pertanian yang baru akan mengambil kira nota-nota dan apa yang telah pun ditulis dalam artikel tersebut. Kita selalu mendengar bahawa kerajaan memuji pesawah padi. They hold them in high regard. Amat dihargai. Wira kerana mengeluarkan beras untuk negara kita. Kita selalu kena dengar kerajaan menggunakan ayat-ayat seperti setiap titik seorang pesawat padi nilainya seperti intan yang di-Pertua Tan Sri. Tetapi apa yang berlaku adalah saya melihat pesawat-pesawat padi masih susah, miskin dan diabaikan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Hanya kroni-kroni sahaja yang diberi pilihan dan diberi special treatment oleh kerajaan. Seperti Benas yang sekarang dimiliki sepenuhnya oleh Said Mokhtar. Syarikat ini tidak perlu membayar import duty bermilion-milion setiap tahun. Diberi monopoli untuk import beras walaupun tidak lagi dalam kawalan ataupun bukan satu institusi awam. Diberi berjuta-juta setiap tahun untuk mengeluarkan ST15 dan sebagainya. Dia juga diberikan kebenaran oleh kerajaan sokong untuk disenarai keluar daripada Bursa Malaysia walaupun terdapat bantahan yang besar. Dan sampai hari ini kita tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam Benas. We have been kept in complete darkness dengan izin. Dengan kewangan Benas kita pun tak tahu, apa status corporate restructuring pun tak tahu, sebab dulu pernah dijanjikan bahawa Benas akan disenaraikan balik dan nikmat dan nafas akan diberikan saham dalam syarikat yang akan di-listed nanti. Terus lagi, saya juga dalam bulan Julai telah membangkitkan satu laporan RAMS Rating Report di mana dilaporkan berjuta-juta ratus ringgit juga disalurkan keluar daripada Benas oleh the main holding company yang dimiliki oleh Said Mokhtar. Yang apa kita takut adalah company Benas ini dengan izin will be stripped of its assets and cash, dan listing ini tidak akan dijadikan satu kebenaran, it will not become a reality, and kerajaan akan dihadapi dengan lagi satu bailout yang besar. Saya menyeru supaya Menteri Pertanian baru memberi satu penjelasan penuh apa yang sedang berlaku dalam Benas, bilakah ia akan disenaraikan semula, dan juga financial health, kesihatan kewangan Benas pada ketika ini. Saya juga menyuruh Menteri untuk bertindak dalam kepentingan rakyat untuk merombak semula peranan Benas. Tamatkan monopoli Benas, import Benas, dan bawa balik LPN, Lembaga Padi Negara. Dalam ucapan bajet, saya amat kecewa membaca bahawa Perdana Menteri hanya mengumumkan 2 inisiatif untuk membantu pesawat padi.
Tan Sri, saya nak mencelah sikit Tan Sri. Alustar, setujukah Alustar dengan saya wujudnya bernas dan wujudnya monopoli ini telah mengakibatkan bukan saja petani-petani tetapi juga rakyat Malaysia terpaksa dikongkong dan dicengkam akibat monopoli harga. Jadi kalau betul-betul kerajaan ingin membantu Melayu dan Bumiputera, apakah kerajaan tidak boleh menghidupkan atau membina 10 semota dan membuka peluang untuk import beras kepada 10 Melayu yang lain? Kenapa harus semota segala-galanya? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapakah padi dan beras ialah makanan asas makanan Malaysian, dan kenapakah ianya dimonopoli oleh seorang saja? Terima kasih. Kita boleh memang mengikuti apa yang telah pun diamalkan di Singapura, di mana mereka memberi lisen kepada mungkin 5 ataupun 10 syarikat besar untuk import beras. Itu kita boleh buat di Malaysia juga. Tidak ada untuk saya kenapa hal ini tidak boleh dijadikan berlaku di Malaysia. Jadi saya juga harap ucapan apa yang telah dibawa oleh Sungai Petani dimasukkan dalam ucapan saya. Tok Sri, Tan Sri, Dalam saya tidak ada masa minta maaf Tan Sri. Minta rompin, saya tidak ada masa. Anda sudah ditetapkan tadi bahawa berhujah itu 15 minit? Belum. Okey. Sila teruskan. Ada seminit 2 lagi yang berman. Seminit 2 lagi. Okey, ada 2 saja inisiatif yang telah pun diumumkan. Yang pertama adalah inisiatif menetapkan harga padi pada RM1,200 per metrik tan. Now, ini amat mengecewakan sebab sebenarnya program ini telah pun dilancarkan tahun lepas tetapi masih masuk dalam bajet kita. Itu yang saya tidak difahamkan. Apa yang pesawah padi inginkan adalah untuk menetapkan satu harga lantai dan bukan satu harga ceiling supaya mereka boleh mendapat harga yang lebih baik untuk penjualan harga padi mereka. Dan Perdana Menteri juga menyatakan bahawa sebelum ini selepas harga baru ini ditetapkan, pendapatan pesawat padi juga akan naik sebab kalau kadar pemutuan penolakan ataupun deduction rate untuk kualiti beras adalah dihadkan kepada 20%, maka mereka akan dapat peningkatan dalam pendapatan income mereka. Tapi ini juga mengelirukan sebab sebelum harga baru ini ditetapkan, pesawat padi di Kedah dan Perlis telah pun menjual padi mereka pada harga RM1,100 per metrik tan dengan kadar penolakan 18%. Tetapi apabila harga baru dimasukkan dan diperkenalkan, Bernas khususnya telah pun meningkatkan kadar pemotongan ke 20% sampai 24% di Kedah dan Perlis. Di Kelantan, Terengganu lebih tinggi, 26% sampai 30%. Jadi, apa permintaan pesawat-pesawat padi adalah tetapkan harga sebagai harga ceiling. Dan yang kedua, tetapkan kadar pemotongan tidak lebih daripada 18%. Inilah permintaan mereka. Berkenaan dengan kenaikan SSHP daripada RM248 per metrik tan sehingga RM300 per metrik tan, saya rasa pesawat padi akan berasa berlega hati. Sebab ini bukan kerana gembira, tetapi telah pun berpuluh-puluh tahun mereka meminta kenaikan dan kenaikan tidak pun dinaikkan sejak 1991. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim masih bertugas sebagai Menteri Kewangan. Isu ini pernah banyak dibangkitkan dalam pilihan raya kecil di Sungai Limau dan sebenarnya bajet Pakatan Harapan mencadangkan harga subsidi beras SSHP dinaikkan bukan sekadar 300 per metrik tan tetapi RM380 per metrik tan. Saya juga berasa kesal cadangan Menteri Besar Kedah untuk GST dikenakan ke atas sektor pertanian khususnya barangan dan peralatan untuk proses penghasilan padi dikecualikan daripada GST semasa perbentangan bajet ini.
tidak langsung diambil kira dan tidak disentuh langsung oleh Perdana Menteri. Saya ingin bertanya Perdana Menteri, kenapa cadangan yang baik ini tidak boleh dilaksanakan? Memandangkan kebanyakan pesawat padi adalah smallholders yang sedang menghadapi tekanan kenaikan kos untuk mengeluarkan padi. Saya juga ingin bertanya kepada Perdana Menteri, kenapa pemotongan yang besar-besaran dalam subsidi pertanian yang Panjang lagi yang berhormat. Ya, saya akan tamatkan lagi dalam 1 minit dengan izin Tan Sri. Ada pemotongan besar dalam subsidi sehingga 831 juta ringgit peruntukan untuk program-program khusus telah pun diturun, cut from 2.942 billion to 1.661 billion, the lowest allocation ever given for agriculture since 2012. Saya juga akhir sekali meminta kerajaan memberi jawapan, sebab saya pernah bertanya berapa projek pembangunan dalam rancangan Malaysia 9 dan 10 di Kedah yang diluluskan tetapi masih belum diselesaikan. Jawapannya 465 projek. Saya harap Perdana Menteri boleh membekalkan butir senaraikan apa projek ini satu persatu dan menjelaskan kenapa mereka belum diselesaikan. Disebabkan bajet ini saya lihat adalah hanya untuk bertujuan menyelamatkan pekan sahaja, maka saya mencadang menolak bajet yang dicadangkan. Terima kasih. Masih